Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan satu tutorial cara kamu nak melaksanakan pentadsiran RGD05 iaitu manipulasi imej digital. Okey, di mana kita akan buat satu manipulasi imej ataupun editing dengan menggabungkan gambar-gambar lah menggunakan perisian grafik. Okey, jadi kita akan menggunakan perisian Photopea Photopea kamu boleh cari di Play Store. Okey, nama aplikasi tu Photopea. Okey, jadi ini contohlah evidence hasil kerja untuk pentadsiran RGD05. Okey, di mana kamu akan menggabungkan beberapa imej dan menjadi satu karya grafik lah. Seperti inilah. Karya grafik tu tak kisahlah sama ada kamu nak buat poster ke ataupun apa karya fantasi seperti ini, di mana dalam karya kamu mesti ada beberapa fitur yang kamu gunakan lah. Contohnya kamu kena buat image selection, lepas tu kamu copy dan paste. Kemudian kamu kena masukkan teks ataupun tipografi yang sesuai. Dan selain tu kamu kena membuat salinan beberapa jenis gambar dan seterusnya membuat fitur transformasi di mana kamu kena ubah kedudukan, saiz dan bentuk sesuatu objek. Kemudian dan terakhir kamu kena masukkan filter. Filter ni ialah special effect lah. Contohnya kamu ubah gambar supaya dia menjadi seakan-akan gambar lukisan dan sebagainya lah. Okey, jadi kita akan menggunakan aplikasi Photopea. Okey, ni dia punya paparan untuk aplikasi Photopea. Jadi untuk memulakan projek baru, kamu kena pergi kepada menu di bahagian atas tu yang ada file, edit, image, layer dan sebagainya. Jadi kamu pergi pada file new untuk membuka satu file baru. Jadi kita akan kerja ni kamu akan print dalam size A4 nanti, kertas A4. Jadi kamu kena set kertas A4 lah, siap-siap. Okey, jadi untuk set kertas A4 kamu kena cari di bahagian bawah ni kita cari print, kemudian kamu pergi kepada A4. Okey, tapi A4 ni dia memanjang, jadi kita akan ubah dia punya posisi dia lah supaya dia jadi landscape. Okey, jadi untuk ubah dia landscape, kamu just ubah dia punya width dengan height di bahagian atas ni Jadi height dia akan jadi 297 dan width dia 297, height dia 210 pixel lah, millimeters lah. Okey, kemudian DPI nya kita kurangkan. Okey, kita letak 100 ataupun 120 lah. Okey, background white itu kamu kekalkan. Okey, projek mungkin kamu nak letak lah editing, tukarlah apa-apa nama yang kamu mahu. Okey, kemudian kamu klik create. Okey, jadi dia akan buka satu file baru. Okey, nama file tu ialah editing lah. Dia dah siap-siap namakan file kamu. Okey, kemudian untuk membuka imej-imej yang saya dah save terlebih dahulu daripada internet, kita pergi balik pada menu file. Tapi kali ni kita pilih open Okey, dan kamu carilah imej dalam picture ke, download ke, mana-manalah folder yang kamu dah save terlebih dahulu. Jadi saya akan buka semua file lah yang saya dah save. Saya akan buka background dulu. Okey, kemudian background ni saya akan select dia dan saya copy lah. Saya buat pilihan, kemudian saya akan copy dan saya akan pastekan dia dalam file editing saya tadi. Okey, jadi cara untuk membuat pilihan, sebenarnya ada beberapa cara lah untuk buat selection. Okey, di antaranya kalau gambar yang 4 segi seperti ini, okey, saya akan menggunakan menu select all.
Okey, jadi kalau kamu nampak garisan-garisan putus-putus tu, itu maknanya gambar kamu telah dipilih lah. Bahagian mana yang telah dipilih. Okey, kemudian saya akan pergi pada menu edit dan saya copy untuk saya copy gambar tersebut. Okey, seterusnya di bahagian tab di atas ni kamu boleh pilih file manalah. Okey, tadi saya file editing saya buka, klik pada file editing. Okey, kemudian saya pergi pada menu edit, kemudian saya paste. Okey, jadi saya punya gambar background saya telah di copy ke dalam file editing saya lah. Okey, kemudian saya pergi pada gambar background tadi dan saya pangkallah, saya tak mau lagi. Alright. Kemudian saya akan pilih gambar-gambar lain. File open. Okey, saya akan pilih gambar yang seterusnya lah. Ini gambar sayap. Okey, jadi untuk memilih gambar sayap ni, okey, kalau ada gambar yang background putih begini, okey, sebenarnya ada banyak selection tool yang kita boleh guna lah. Okey, dan tadi kita dah belajar satu tadi, kita boleh pergi pada menu select. Okey, kemudian seterusnya kita boleh guna di kawasan toolbar ni, kita boleh pilih magic wand, quick selection ataupun object selection. Okey, selain tu kalau di atas ni pun kita boleh guna di antaranya rectangle select, ellipse select, lasso, polygon ataupun magnetic lasso. Jadi apa-apa perkataan tool yang ada perkataan select ataupun magic wand, kita boleh gunalah yang selection ni, kita boleh guna untuk kita buat pilihan dan seterusnya kita copy dan paste pada tempat sasaran kita lah. Okey, jadi untuk kalau ada background yang putih begini, selalunya saya akan gunakan tool selection magic wand. Okey, ini sebenarnya tak wajib lah, kamu boleh pilih mana-mana tool selection yang ada lah. Okey, saya akan klik pada kawasan putih dan seterusnya saya akan terbalikkan dia. Sebab sekarang ni saya pilih pada kawasan putih, jadi saya nak terbalikkan supaya dia pilih. Saya akan tekan yang select inverse. Inverse tu maksudnya terbalikkan lah, supaya dia akan pilih kawasan kawasan yang kepak ni lah. Alright. Pilih pada select dan inverse. Tekan yang tadi sebelum tu saya tekan dulu pada magic wand, klik pada kawasan putih, kemudian select inverse. Okey. Bila dah buat selection, saya akan copy lah. Okey, dan saya akan pergi pada file editing dan saya akan edit paste. Jadi gambar sayap saya telah dipastekan ke dalam sana. Okey, seterusnya saya tutup dulu yang ini dan saya akan buat perkara yang sama juga pada gambar yang lain. Okey, saya akan open gambar orang pula. Okey, orang pun dia background putih, jadi saya akan guna magic wand saja. Kemudian saya akan inverse, select inverse dan edit. Saya akan copy, pergi balik pada file editing, saya akan paste ke dalam ini. Okey. Okey, next. Gambar rama-rama. Okey, untuk gambar rama-rama ni kita akan buat perkara yang sama, kita akan buat selection sebab saya hanya nak gambar rama-rama saja, saya tak nak gambar background. Jadi untuk gambar yang ada background yang seperti inilah, dia bukan background putih. Okey, selalunya saya akan menggunakan antaranya selection tool object lah, object selection. Okey, untuk menggunakan object selection, saya akan klik pada bahagian hujung. Okey, di bahagian atas tu saya akan klik dan seret lah bahagian mana yang saya nak pilih. Selalunya dia akan automatic buat selection berdasarkan pada warna lah, warna-warna tertentu. Okey, just klik dan seret saja. Jadi dia akan automatic. Okey, kemudian saya akan pergi pada menu edit dan copy sebab dia telah buat selection pada gambar rama-rama lah, jadi saya tak perlu terbalikkan lagi. Okey, edit copy dan pergi pada file editing dan saya akan paste. Jadi gambar rama-rama saya telah berada di sana lah. Okey, kita biarkan dulu, tutup. Okey, kita akan buka satu lagi image, iaitu image bunga pula. Okey, image bunga pun sama macam image rama-rama tadi. Sebab dia ada gambar background di belakang tu lah, agak kompleks.
Jadi kali ni saya akan menggunakan quick selection. Okey, disebabkan warna bunga ni dia warna kuning semua kan. Jadi dia ada nampak kontra. Jadi saya akan gunakan quick selection sajalah. Quick selection. Saya akan klik pada kawasan kuning lah. Jadi dia akan select lah pada bunga saja. Dan saya akan pergi edit, copy dan pergi pada file editing, paste. Okey, jadi semua gambar saya telah berada pada file yang sama. Okey, jadi saya akan mula menyusun lah. Okey, untuk menyusun, saya akan kenalkan satu lagi fitur yang di dalam perisian ni, iaitu layer. Jadi kamu tengok di bahagian tepi, menu di bahagian kanan, kanan lah. Okey, kamu pergi kepada ikon yang ada lapisan-lapisan ni. Ini adalah ikon layer lah. Jadi layer ni dia mengandungi semua gambar-gambar yang saya dah copy paste tadi. Dan setiap gambar-gambar yang saya copy paste tadi dia akan berada pada layer yang berlainan lah. Jadi kamu pilih berdasarkan pada gambar yang kamu mahu. Jadi gambar itu sahaja yang kamu boleh gerakkan. Okey, jadi saya akan ubah dulu layer 1. Layer 1 ialah gambar background saya lah. Okey, jadi saya akan besarkan gambar background saya ni dengan menggunakan fitur transform. Transformasi lah, transformation. Jadi saya akan pergi pada menu edit, transform. Saya pilih scale. Okey, jadi saya akan besarkan size. Okey, untuk membesarkan size, kamu akan nampak kamu punya sini dia akan jadi kotak begini kan. Jadi kamu klik pada kotak yang di bahagian hujung, mana-mana kotak kecil tu, kamu klik dan seret lah supaya dia menjadi besar. Okey, kemudian kamu pergi pada menu tool, move tool yang di bahagian atas ni, yang ada anak panah ni. Jadi kotak-kotak tadi dia akan hilang lah. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada layer ataupun gambar lain. Kali ni saya akan ubah kedudukan layer ni. Okey, layer 2 ni saya akan bawa dia ke bahagian atas sekali. Saya akan ubah kedudukannya supaya dia pergi ke bahagian atas. Jadi macam mana nak ubah? Saya klik lama sikit dan saya tarik dia ke bahagian atas. Dan gambar orang pun sama juga, layer 3 saya akan tarik ke bawah layer 2. Ini untuk membetulkan susunan lah. Okey. Jadi saya akan susun. Okey, saya tutup dulu layer ni. Okey, saya akan nampak saya punya orang dan juga gambar sayap ni. Saya akan adjust lah kedudukan orang dan gambar sayap. Okey, kemudian untuk layer 5 iaitu layer bunga. Okey, saya akan ubah kedudukan bunga tersebut ke bahagian tepi dan saya akan kecilkan saiz-nya lah dengan menggunakan menu edit, transform lah. Jadi saya akan ubah dia punya saiz dengan menggunakan scale. Okey, kecilkan. Okey, dan bunga ni saya akan buat salinan lah dengan menggunakan fitur duplicate. Okey, jadi macam mana kita nak membuat salinan banyak-banyak? Saya nak perbanyakkan bunga ni. Jadi saya akan pastikan saya berada pada layer bunga iaitu layer 5. Dan kemudian saya akan pergi kepada menu layer dan saya akan pilih duplicate layer. Okey, jadi kamu pergi pada move tool. Jadi kamu akan tengok bunga kamu ni telah di copy menjadi 2 seperti ini. Alright. Okey, kemudian saya akan lakukan perkara yang sama pada layer 4 iaitu layer rama-rama. Okey, layer rama-rama ni. Okey, layer, pastikan kamu pilih pada layer rama-rama. Okey, layer rama-rama pun sama juga. Saya akan kecilkan sedikit dengan menggunakan menu transform. Scale. Okey, kecilkan sedikit. Dan kemudian saya akan ubah dia punya kedudukan. Saya akan rotate. Dia punya sudut lah. Saya ubah sudutnya. Jadi untuk mengubah sudut, kamu klik pada kotak kecil yang di bahagian atas, atau hujung sisi lah.
Jadi kamu ubah dia punya sudut. Kita pergi ke atas sedikit. Okey. Okey, kemudian saya akan duplicate layer 4 iaitu layer rama-rama. Saya akan tambah dan letak dia bahagian sini lah. Dan saya akan rotate ataupun saya akan flip lah dia, supaya dia punya kedudukan dia sudut dia 90 darjah lah. Jadi saya akan flip vertical. Okey, saya transform sedikit lagi. Saya akan rotate lah. Jadi dia punya kedudukan dia jadi flip vertical. Jadi saya akan letak dia di atas bunga. Jadi kedudukan dia tak berapa sesuai sebab dia berada di atas bunga. Jadi saya akan ubahlah. Biar layer ni, layer 4 kopi ni saya akan letak di atas layer 5 kopi. Supaya rama-rama ni berada di atas bunga seperti ini. Jadi rama-rama yang di atas ni pun saya nak ubah sedikit kedudukan dia sebab saya akan letakkan perkataan lah di situ. Okey, jadi layer ni berada di atas layer 5. Alright. Okey, jadi layer orang ni saya akan kecilkan jugalah. Okey, saya akan gunakan scale. Orang ni saya akan kecilkan. Okey, sebab nanti saya akan letakkan bayang-bayang. Okey, sama juga dengan layer 2 iaitu layer sayap. Saya akan edit, transform, scale. Okey, jadi gerakkan dengan menggunakan move tool. Okey. Okey, seterusnya saya akan memberi efek ataupun kesan khas pada gambar saya. Jadi saya akan mulakan dengan gambar background. Okey, untuk gambar background ni saya akan pilih pada layer 1 lah. Saya akan bagi dia kesan khas dengan menggunakan menu filter, stylist. Kamu pilih oil paint. Okey, jadi oil paint ni kamu boleh gerakkan sedikit lah kalau tak nampak. Klik pada bahagian atas ni. Dia akan mengubah, offkan preview dulu. Dia akan mengubah gambar kita supaya dia menjadi seakan-akan background tu dia akan jadi macam lukisan lah. Okey, jadi kamu gerakkan saja bahagian sini untuk kamu adjust. Okey, dan kamu klik OK. Jadi kamu nampak kamu punya gambar belakang ni, background belakang ni dia jadi macam macam lukisan kan. Alright. Jadi dengan menggunakan filter, menu filter, stylist, oil paint Okey, itu antara efek lah yang saya nak buat. Okey, kemudian efek yang kedua, okey, saya akan membuat bayang-bayang pada orang. Jadi saya akan pilih layer 3, layer orang, dan saya akan duplicate layer tersebut. Okey, kemudian okey, saya dah duplicate jadi 2. Okey, kemudian saya pergi pada menu edit, saya pergi pada transform, saya pilih flip horizon okey, transform flip vertically. Okey, jadi dia akan pergi ke bahagian bahagian bawah seperti ini. Okey, sebab saya nak buat bayang-bayang kan, jadi kamu adjust. Okey, dan okey, saya akan pergi balik pada menu edit, transform. Saya akan ubah sebab bayang-bayang ni dia ada perspektif kan. Jadi saya akan guna distort. Okey, distort ni untuk kita tarik beginilah dia supaya dia ada efek macam perspektif. Boleh juga guna perspektif. Okey, tapi saya selesa menggunakan distort. Saya nak besarkan dia pada bahagian bawah ni lah. Jadi dia nampak macam bayang-bayang. Okey, jadi make sure bayang-bayang ni berada di belakang bunga lah.
Okey, seperti ini. Okey, bunga ni pun saya nak kecilkan sedikit supaya dia nampak macam variasi. Okey. Okey. Itu sebenarnya dah jadi bayang-bayang, tapi kali ni bayang-bayang ni dia masih tak nampak logik sebab dia ada rambut, masih rambut dia warna ni. Jadi saya akan gelapkan bayang-bayang ni. Okey, cara untuk kita menggelapkan bayang-bayang ni, okey, saya akan pergi kepada layer bayang-bayang. Okey. Saya akan pergi kepada blending option. Jadi saya nak menggunakan blending. Saya akan pergi kepada menu layer, pergi pada layer style. Okey, kamu pergi kepada color overlay. Okey, klik pada color overlay di sini. Kemudian kamu gerakkan. Okey, pastikan color yang kamu pilih ialah color hitam ataupun color kelabu lah. Okey, just klik saja pada bahagian color di sini dan klik OK. Okey, kemudian pada sini kamu klik OK. Jadi gambar bayang-bayang kamu akan menjadi warna hitam seperti itulah. Alright. Okey, kemudian saya akan tambah lagi satu filter pada bahagian background. Okey, saya akan tambah filter, saya nak bagi efek macam ada cahaya matahari. Jadi saya akan bagi pada filter. Okey, filter render, lens flare. Okey, lens flare ni macam cahaya matahari lah. Okey, jadi kamu boleh decide. Kalau bayang-bayang di sebelah situ maknanya cahaya matahari dari sini lah. Okey, kemudian kamu klik OK. Ini antara kesan khas dengan menggunakan filter render lens flare untuk memberi seakan-akan cahaya matahari. Okey, seterusnya saya akan ubah warna pula pada imej saya. Okey, imej bunga ya, saya akan ubah warna imej bunga, salah satu imej bunga ni kepada warna yang selain lah, daripada warna kuning. Jadi saya akan ubah dia punya hue saturation. Hue saturation ni untuk mengubah warna lah. Jadi saya akan pergi kepada layer bunga tadi, pergi kepada image, okey, adjustment, pergi kepada hue saturation. Okey, jadi saya gerakkan pada bahagian hue ni. Jadi kamu nampak tak bunga tu dia berubah menjadi warna merah. Jadi saturation pun kamu boleh ni lah. Ni saturation untuk gelap ataupun cerah lah. Okey, dan hue ni untuk mengubah warna. Okey, kamu nak warna purple ke? Okey, dan kamu klik OK. Okey, sama juga untuk rama-rama. Saya akan ubahlah salah satu warna rama-rama ni supaya dia menjadi warna yang lain lah. Okey, saya akan pergi pada menu image, adjustment, hue saturation. Kalau nak ubah dia punya kecerahan, kamu boleh pergi kepada brightness contrast. Jadi kamu boleh cubalah di bahagian sini, boleh cuba mana-mana untuk mengubah cahaya ataupun warna pada image tersebut lah. Okey, tadi gambar bunga saya tadi saya tak tekan OK, jadi dia tak berubah lagi. Adjustment, hue saturation. Okey, saya ubah kepada warna merah lah. Okey, klik OK. Okey, jadi saya dah menggunakan fitur hue saturation untuk mengubah warna dan sebagainya. Jadi langkah terakhir kali ni saya akan memasukkan teks. Okey, tulisan lah. Jadi saya akan pilih pada menu teks, ada simbol T di situ dan saya akan klik pada mana-mana bahagian di bahagian atas lah. Dan saya akan besarkan size teks ni di bahagian menu atas ni, pergi kepada 100 px. Okey. Kemudian saya akan ubah font ataupun type muka type dengan menekan nama muka type ni, dan saya akan pilihlah muka type mana yang saya mahu. Okey, dan saya akan type lah contohnya ingin ku terbang tinggi
di awal. Okay, kalau kamu nak ubah dia punya font dan sebagainya, kamu highlight kan. Okay, dan saya nak ubahlah font ni supaya dia lebih senang dibaca. Okay, dan saya akan ubah dia punya kedudukan dia. Saya akan pergi pada menu yang ada simbol T ni untuk paragraph, karakter paragraph. Saya akan dekatkan sedikit leading dia ya. Okay. Okay. Kemudian saya akan ubah warna. Okay, cara untuk ubah warna sebenarnya kamu boleh tengok di bahagian atas ni. Okay, tapi kamu kena rotatekan lah kamu punya telefon ni. Okay, supaya kamu boleh nampak ke sini bahagian atas ni dia ada warna. Okay, jadi kamu boleh pilih lah warna mana yang kamu mau. Kalau kamu guna phone memang agak limited lah space dia. Okay, kamu terbalikkan lagi. Okay, jadi warna telah berubah. Okay, jadi saya akan memasukkan yang terakhir, iaitu saya akan masukkan kesan khas pada teks. Okay. Okay, jadi untuk masukkan kesan khas pada teks, saya akan menggunakan menu layer blending option lah. Jadi pastikan kamu pilih pada layer, pastikan kamu pilih pada teks, layer teks, dan pergi pada layer. Okay, layer style. Okay, pergi pada blending option. Okay, saya akan pilih stroke. Saya akan bagi warna stroke lah, warna garisan luar. Okay, klik pada perkataan stroke tu. Jadi kita akan ubah warna, okay, kepada warna putih. Dan klik OK. Kemudian kamu klik OK. Okay, tutup dulu layer ni. Dia tak berapa nampak sangat stroke-nya. Jadi kita ubah sedikit lagi. Pergi pada blending option. Pergi pada stroke. Okay, naikkan dia punya size lah. Okay, cuba kita tengok. Terlampau besar pula. Okay. Okay. Nak ubah warna lain pun boleh jugalah. Ikut terpulang pada kamu. Ni warna gelap sedikit. Tapi saya tak nak. Saya nak warna putih. Warna hitam pun boleh lah. Okay, kemudian saya akan tambah satu lagi. Saya akan bagi dia shadow. Drop shadow. Dia ada bayang-bayang seperti ni. Jadi nak adjust bayang-bayang, kamu klik aja pada perkataan drop shadow tu. Okay, kamu adjust lah dia punya kecerahan. Kemudian distance dia. Okay, size. Okay. Dan sebagainya. Okay, dan boleh klik OK. Okay, jadi saya rasa tak ada apa-apa perubahan lagi yang boleh saya buat. Okay, kemudian saya akan save lah file ni. Okay, mula saya akan save. Kalau saya nak edit balik, saya akan save sebagai PSD. PSD ni yang kita boleh save balik lah. Okay, dan satu lagi saya akan save sebagai JPEG. Okay, export as JPEG. Okay, dan saya akan save sebagai JPEG. Okay, jadi itulah caranya untuk membuat RGD05 dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing dengan menggunakan aplikasi Photopea. Okey, sekian, terima kasih.